اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. طيب، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah masih lagi panjangkan usia kita. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita untuk berada pada tahun baru 2022 pada 1 Januari tahun 2022. Mudah-mudahan Allah berkati segala amalan yang telah kita lakukan pada tahun 2021 dan mudah-mudahan Allah bukakan tahun 2022 ini dengan suatu pembukaan yang mendatangkan rahmat, keberkatan dan juga memudahkan segala urusan kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Al-Fadh Al-Manzumah Al-Baiquniyah, kitab perbahasan tentang ilmu mustalah hadis yang telah lama kita tangguhkan sebelum ini. Mohon maaf kepada semua kerana ada urusan yang tak dapat dielakkan. Di samping juga ada peperiksaan yang perlu saya hadir dan juga ada faktor-faktor kesihatan menyebabkan kelas kita tertangguh dalam tempoh yang agak lama. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung, walaupun dimaklumkan bahawasanya para pelajar di Al-Azhar Al-Sharif di Mesir sedang menghadapi peperiksaan ma'at taufiq wan najah, selamat maju jaya dalam peperiksaan. Ala kulli hal, kelas kita malam ini akan diteruskan juga dan kelas online ini boleh ditonton ulang, ditonton semula selepas daripada tempoh peperiksaan nanti, insya-Allah. Baik. Jadi pada malam ini kita akan sambung pada majlis yang ke-42. Majlis yang ke-42 iaitu kita masuk satu perbahasan baru, satu nauk baru dalam ilmu hadis, iaitu tentang hadis al-mudallas. Hadis al-mudallas ataupun tentang tadlis. Tentang tadlis dalam sanad ataupun dalam ilmu hadis. Jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan perbahasan kita pada malam ini, kita akan mulakan dahulu dengan kita mengulangi hafazan Manzumah Baiquniyah daripada bait yang pertama sehinggalah bait yang ke-20. Bait yang yang ke-19, 18 itu tentang hadis mudallas dan juga 19 itu masih lagi bait yang menerangkan tentang hadis mudallas, iaitu pecahan nauk kepada hadis mudallas dihuraikan pada bait yang ke-19 dan juga bait yang ke-20. Jadi kita akan tengok pada malam ini akan bait yang ke-18 dan juga 19, insya-Allah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من
راوي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أمداني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال ومعضل الساقط منه اثنان والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. طيب, itu bait yang ke-18 dan ke-19. Dan yang ke-20, wathani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bi la yan'arif. Itu 20 bait yang didatangkan oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah beliau dalam menyusun kitab tentang ilmu mustalah hadis bagi peringkat permulaan mubtadi'. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada bait yang ke-18, rangkap yang kedua. Rangkap pertama telah kita huraikan tentang hadis mu'dal. Wal mu'dalu saqitu min husnani, dan mu'dal itu adalah hadis yang mana berlakunya gugur dua orang perawi dalam satu sanad secara berturut-turut. Telah kita huraikan dalam perbahasan majlis kelas yang ke-41 sebelum ini. Jadi malam ini majlis yang ke-42 kita akan membincangkan tentang hadis mudallas yang kata nazim rahimahullahu taala wa ma ata mudallasan naw'ani. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Kita buka kejap tengok tak keluar kita tak apa, tak keluar kitab untuk kita share. Sebentar. Baik. Jadi kita dah tengok pada bait yang ke-18, mu'dal wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Ini kita akan tengok pada malam ini tentang perbahasan hadis mudallas, hadis yang berlakunya kesamaran pada sanad hadis tersebut. Iaitu ada dua jenis, wa ma ata mudallasan, dan hadis yang datang padanya perihal mudallas, berlakunya tadlis dalam sanad hadis, maka terdapat naw'an, terdapat dua jenis. Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an, yang pertamanya ialah gugur, isqatu lisyaikh, menggugurkan guru kepada perawi tersebut. Lalu wa an yanqula, lalu perawi tersebut, perawi yang melakukan tadlis itu mudallis, wa an yanqula mimman fawqahu bi'an wa an, lalu
perawi yang melakukan tadlis itu menakalkan sanad hadis tersebut daripada man fauqahu, daripada guru kepada gurunya yang digugurkan tadi. Isqatu lisyaikh, dia telah menakalkan kepada guru kepada gurunya dengan mendatangkan lafaz tahammul ataupun lafaz ada bi'an wa an, dengan menggunakan lafaz an dan juga anna. Lafaz an dan juga lafaz anna. Dan jenis yang kedua, wathani, nau' yang kedua bagi hadis mudallas ialah la yusqituhu, dia perawi mudallis itu tidak menggugurkan gurunya, la yusqituhu, tidak menggugurkannya, nya ni ialah gurunya, lakin yasif, namun perawi mudallis itu yasif, mensifatkan gurunya itu, awsafahu, mensifatkan sifat-sifat gurunya itu, menyifatkan gurunya itu dengan suatu sifat, bima bihi la yan'arif, dengan sesuatu padanya yang tidak diketahui oleh para ulama hadis dan para perawi-perawi hadis yang lain. Maka seolah tidak mengenali siapakah perawi hadis yang disebutkan dalam sanad hadis yang adanya tadlis tersebut. Baik. Jadi kita berbalik kepada kalam syarih rahimahullahu ta'ala. Qala syarihu, berkata pensyarah ataupun yang menghuraikan manzumah Baiquniyah itu ialah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidati wa qurra'i sairi musannafati fid daraini amin. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, berkata syarih rahimahullahu ta'ala pada hadis mudallas ini, wama dalam nazam tadi, wama ata mudallasan naw'ani, maka wama di sini, wama ay wal hadithul ladhi ata hala kaunihi mudallasan bi fathil lamil musyaddadati naw'an. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, wama dalam nazam, dalam manzumah Baiquniyah tadi, wama di situ ialah ay wal hadithu, iaitu wama menunjukkan pada hadis dan apa yang didatangkan, yakni apa itu ialah hadis, wama dan yang didatangkan, yang didatangkan itu, yang itu ialah hadis, ataupun apa yang didatangkan itu ialah hadis yang mana ata, hadis yang hadir, ini hadis yang datang pada hal keadaannya, pada hal kaunihi, ata hal kauni, hadis yang datang pada hal keadaannya, mudallasan, mudallasan dibaca dengan fathil lam, disebut oleh syarih bi fathil lamil musyaddadah, dibaca dengan mudallasan, itu ditasydidkan huruf lam, mim dal lam sin alif, mudallas, mim bari depan, dal bari atas, lam itu disyaddahkan, ditasydid, disabdukan, dalam bahasa kita disabdukan ataupun ditasydid, lalu di baris atas, mudallas, naw'an, maka adanya dua jenis. Nanti saya akan huraikan sebentar lagi. Wa huwa lughatan ma'khudhun, ni kita terjemah dahulu. Wa huwa lughatan ma'khudhun minad dalas, maka mudallas ini diambil dari segi bahasa, ma'khudhun diambil daripada perkataan minad dalas, bit tahrik, iaitu dibaca dengan baris atas huruf lam, bid minad dalasi, maka diambil perkataan ad-dalas, dibaca dengan tahrik, bit tahrik, wa huwa ikhtilatuz zalami bin nur, iaitu ikhtilat, bercampurnya antara kegelapan dengan cahaya, bercampur antara gelap dengan cahaya, gelap pun tak terlampau gelap, cahaya pun tak terlampau cahaya, maka berlakunya kesamaran. Sumniyal hadithu bidzalika lishtirakihima fil khafa, maka dinamakan hadis tersebut sedemikian kerana berkongsinya kedua-duanya
pada maksud al-khafa, pada maksud tersembunyi. Al-khafa berlakunya tersembunyi. Baik, itu kalam syarah yang kita cuba untuk memahami dan menelitinya satu persatu, insya-Allah untuk kita faham. Baik, kata syarah rahimahullahu taala, kata syarah bahawa bila disebutkan tentang hadis mudallas ini, hadis perbahasan tentang hadis mudallas, pada bait yang ke-18 disebut wa ma ata mudallasan naw'ani. Apa yang hadis yang didatangkan perihal keadaannya sebagai mudallas, adanya tadlis dalam sanad hadis tersebut, maka ada dua jenis. Maka disebut tentang hadis mudallas ataupun disebut sebagai perbahasan tentang tadlis, ini adalah nau' ataupun perbahasan yang ke-20, jenis yang ke-20 perbahasan dalam ilmu mustalah dalam kitab Manzumah Baiquniyah ini. Dan bila sebut wama di sini, wama ay wal hadithul ladzi ata hala kaunihi mudallassan, maka di sini maksudnya adalah hadis yang mana alladzi ittasafa sanadahu bi kaunihi mudallassan. Hadis yang mana disifatkan sanadnya, hadis yang disifatkan pada sanadnya bikaunihi mudallassan, maka berlakunya tadlis pada sanad hadis tersebut. Itu maksud wama ata mudallassan, hadis yang mana disifatkan pada sanadnya bikauni, dengan keadaannya, dengan perihalnya itu perihal pada sanadnya berlakunya tadlis ataupun mudallas. Mudallas isim maf'ul, hadis yang ditadliskan, hadis yang berlakunya kesamaran pada sanadnya, hadis yang berlaku kesamaran pada sanad hadis tersebut disebut sebagai mudallas ataupun tadlis. Fihi tadlis, ini pada sanad hadis tersebut terdapatnya tadlis, yakni berlaku kesamaran pada sanad hadis tersebut. Nanti kita akan huraikan apa maksud kesamaran dalam sanad hadis, sesuatu sanad hadis tersebut. Ataupun disebutkan oleh juga para ulama hadis, disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah yang beliau karangkan, beliau menyebut sebagai hadis mudallas ini sebagai suatu hadis alladhi dallasa fihi ar-rawi biwajhin min wujuhit tadlis. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala, hadis mudallas ini ialah hadis yang mana dallasa fihi ar-rawi, iaitu perawi telah melakukan tadlis. Dallasa, perawi telah melakukan penyamaran, telah melakukan telah melakukan kesamaran pada ataupun menyembunyikan dalam sanad hadis tersebut min wujuhi tadlis, memunyikan satu wajah daripada wajah-wajah tadlis, wajah-wajah kesamaran dalam sanad hadis, dalam sesuatu hadis. Jadi ini takrif umum berkenaan hadis mudallas. Hadis alladhi ittasafa alladhi ittasafa sanaduhu bikaunihi mudallasa. Hadis yang mana hadis yang sanadnya itu bersifat dengan keadaan dia menjadi tadlis, ataupun hadis yang mana dallasa fihi, hadis yang perawi telah melakukan tadlis dalam satu sanad dengan satu wajah daripada wajah-wajah tadlis, wajah-wajah kesamaran. Baik. Jadi Nazim menyebutkan wa ma ata mudallasan naw'ani, maka syarah mengatakan naw'ani, dua jenis. Ada dua nau', dua kisim ataupun dua nau', dua bahagian bagi hadis mudallas. Naw'an, yang mana dua naw'an ini, dua nau' ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Salah dalam kitab Muqaddimah beliau, Muqaddimah Ulumul Hadith, yang beliau wafat tahun 643 Hijrah.
Dan juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 676 Hijrah, mengatakan bahawa hadis mudallas naw'an, ada dua jenis. Naw'an, ada dua jenis. Namun kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tadrib Ar-Rawi, syarah kepada Taqrib An-Nawawi, yang mensyarahkan Taqrib An-Nawawi adalah Imam Suyuti, dan kitab Tadrib Ar-Rawi, maka Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa bal thalathatun wa akthar, bahkan nau' hadis mudallas ini bukan dua jenis tetapi tiga. Thalathatun, bukan nau'an saja, ada tiga. Thalathatun au akthar, bahkan lebih daripada tiga. Lebih daripada tiga. 4, 5, 6, 7, ada yang menghitungnya sampai 9 nau' bagi hadis mudallas. Namun nazim menyebutkan di sini wa ma ata mudallasan nau'ani, hadis mudallas ini, hadis yang didatangkan dengan perihalnya mudallas ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Maka seolah-olah nazim menggugurkan nau' yang ketiga dan nau'-nau' yang lain. Bagaimana dan kenapa? Maka nau'ani ini yang disebutkan oleh nazim dalam kitab Manzumah ini ialah nau' yang pertama disebut sebagai tadlis al-isnad, dan nau' yang kedua disebut sebagai tadlis asy-syuyukh. Maka nazim tidak menyebut nau' yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Suyuti, kata thalathatun, iaitu yang ketiga ialah tadlis taswiyah. Kalau kita buka kitab mustalah akan jumpa tentang nau' tadlis taswiyah. Dan ketiga-tiga ini disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah beliau. Bahkan kata para ulama, nau' bagi hadis mudallas ini bukan hanya mahsurah, bukan hanya terhad kepada tiga nau' ini saja, bahkan lebih daripada itu. Ada jenis tadlis al-qata', ada tadlis al-'atf, bahkan banyak lagi. Syekh Abdul Majid Al-Ghawri hafizahullahu ta'ala dalam kitab Mu'jam Mustalahat Al-Hadithiyah, beliau memasukkan ada 9 jenis hadis tadlis, ataupun 9 tadlis dalam ilmu mustalah hadis. Ada tadlis al-istidrak, ada tadlis al-isnad, ini yang kita akan bincang nau' yang pertama nanti. Ada tadlis al-bilad, tadlis pada negara perawi hadis tersebut. Ada tadlis at-taswiyah, ada tadlis as-sukut, ada tadlis asy-syuyukh. Ini nau' yang kedua yang akan kita bincangkan nanti. Ada tadlis as-siyagh, tadlis pada sirah penyampaian hadis tersebut. Ada tadlis al-'atf, ada tadlis al-qata'. Ini ada 9 aksam tadlis dalam perbahasan ilmu mustalah. Bahkan juga disebutkan oleh para ulama usuliyun ada tadlis al-mutun, ada tadlis pada mutun. Ini disebutkan oleh ulama-ulama al-usuliyun, tadlis al-mutun. Yang mana tadlis al-mutun ini kalau ikutkan para mustalah, para ulama-ulama hadis, disebut sebagai hadis mudraj, idraj ar-rawi, iaitu perawi melakukan idraj, memasukkan kalimah ataupun jumlah ke dalam kalam, dalam hadis Nabi, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dibincangkan nanti dalam bab mudraj nanti. Maka para ulama usuliyun meletakkan adanya tadlis al-mutun. Tapi para ulama-ulama hadis tidak membincangkan tentang tadlis al-mutun ini. Kerana tadlis al-mutun menurut para ulama-ulama hadis ialah al-mudraj. Itu dibincangkan pada perbahasan al-mudraj, bukan dibincangkan dalam bab tadlis. Baik. Jadi kenapa Syekh Umar bin Taha Baiquni hanya menyebut 2, tidak menyebut 3, tidak menyebut banyak, tidak menyebut lebih daripada itu? Kenapa 2 saja? Kerana beliau menulis kitab Manzumah Baiquniyah ini sebagai kitab asas permulaan untuk mempelajari ilmu hadis, maka memadai dengan disebut 2 nau' hadis mudallas ini sahaja
tanpa menyebut tentang nauk-nauk yang lain. Bahkan juga kata Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah taala, bila beliau mentaklikkan kalam al-Imam Suyuti rahimahullahu taala berkaitan dengan nauk hadis mudallas ini, adanya 3 bal salasatun wa akthar, dan banyak daripada itu, maka al-Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah taala menyatakan bahawa kesemua nauk-nauk yang banyak, nauk-nauk tadlis yang banyak itu, yang lebih daripada 2, yakni 3 ke atas, kesemuanya itu dia hanya akan kembali kepada ilal isnad, kembali kepada sanad hadis itu sendiri, dan wama yattasilu bih, dan yang berkaitan dengannya, tadlis asy-syuyukh. Jadi tadlisul isnad, tadlisul syuyukh ini merupakan asas dalam nauk hadis mudallas. Yang lain-lain itu dia akan kembali kepada tadlis al-isnad, dan juga tadlis asy-syuyukh, macam tadlis al-bilad, iaitu berlaku kesamaran pada perawi menyebut tentang sesuatu negara dan disebahkan kepada perawi tersebut. Maka itu disebut sebagai termasuk dalam perbahasan tadlis asy-syuyukh. Dan yang lain-lain itu kembali kepada tadlis al-isnad. Jadi punca kepada hadis mudallas ini ada 2, iaitu hadis tadlis al-isnad dengan tadlis asy-syuyukh. Baik. Kalam syarih rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa huwa lughatan, wa huwa lughatan, wa huwa yakni mudallas, wa huwa yakni mudallas, iaitu mudallas itu dari segi bahasa, lughatan, maka mudallas dari segi bahasa ma'khudhun, diambil daripada perkataan minad dalasi bit tahrik, dibaca dengan baris atas pada huruf lam, bukannya disukunkan, bukannya iskan, bukannya disukunkan. Ad-dals, minad dalasi, dibaca dengan baris atas pada huruf lam, minad dalasi. Maka dari segi bahasa, mudallas itu diambil daripada perkataan ad-dalasi, dibaca dengan baris atas. Dan maksud dalasi ini ialah ikhtilatuz zalami bin nur, iaitu dalas ialah ikhtilat, bercampurnya antara az-zalam, antara kegelapan dengan cahaya, bin nur, gelap bercampur dengan cahaya, maka jadi macam sama-sama lah, tak gelap sangat dan tak cerah sangat, jadi kesamaran, berlaku kesamaran, gelap tak gelap tapi ada cahaya sedikit bercampur, maka berlakunya kesamaran. Itu asal perkataan mudallas dan perkataan ad-dalasa. Kalau dibaca dengan sukun, kalau disukunkan huruf lam, ad-dals, disukunkan huruf lam, dals, maksudnya ialah khadi'ah, iaitu penipuan. Khadi'ah, berlakunya khadi'ah, penipuan. Sebab itu dalam ucapan orang Arab menyebutkan ucapan mali fihi walsun wala dalsun. Itu ucapan orang Arab disebut mali fihi dalsun wal mali fihi walsun wala dalsun. Bila sebut ucapan tersebut membawa maksud, maka mali fihi khiyanatun wala khadi'ah, ini tidaklah bagiku padanya dalam suatu perkara itu khiyanah, pengkhianatan, walsun, khiyanah, wala dalsun, dan juga tidak berlaku wala khadi'ah. Dalsun disukunkan huruf lam membawa maksud khadi'ah, menipu. Tidak berlakunya walsun, khianat, dalsun, penipuan. Itu dalam ucapan orang Arab. Jadi itu dari segi bahasa, maka mudallas diambil perkataan ad-dalasa dengan tahrik yang membawa maksud ikhtilatuz zalam bin nur, iaitu berlakunya kesamaran
tak terlampau cerah, tak terlampau gelap, samar-samar. Kalau cerah, terang, tak samar. Kalau gelap, gelap tak nampak, maka kesamaran itu yang dimaksudkan dengan ad-dalas. Dan qauluhu sumiyal hadis, dinamakan hadis ini sedemikian. Sumiyal hadithu bidzalik, dinamakan hadis mudallas ini sebagai mudallas. Kenapa? Lishtirakihima fil khafa, kerana ishtirak, berkongsinya kedua-duanya dari segi makna lughawi dengan makna istilahi, fil khafa, berishtirak, berkongsinya itu pada makna al khafa, adanya adanya tersembunyi, adanya khafa, kesamaran, sesuatu yang tidak jelas, kabur, berlakunya kesamaran dan sesuatu yang tidak jelas, khafa ataupun tersembunyi. Bahkan kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nukat ala Muqaddimah Ibnu Salah, beliau menyebutkan bahawa kenapa dinamakan hadis mudallas ini sebagai mudallas dari segi bahasa, kesamaran, dan dikaitkan dalam hadis sebagai mudallas. Kenapa? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa ka'annahu azlama amrahu, seolah-olah perawi hadis itu azlama amrahu, telah menggelapkan amrahu, telah menggelapkan perihal sanad hadis tersebut, ala nazir, menggelapkan pandangan yang jelas kepada sanad hadis tadi, ala nazir, ke atas orang yang nak melihat sanad hadis tersebut, li taghtiyati wajhi as-shawab fihi, untuk kenapa dibuat kesamaran tadi, digelapkan perkara yang jelas terhadap satu sanad hadis tersebut, li taghtiyati wajhi as-shawab, untuk menutup, li taghtiyah, untuk menutup akan wajah, yakni sanad yang sebenarnya dalam sesuatu hadis tersebut. Ini perkaitan makna lughawi dengan istilahi, kerana ada kesamaan pada khafa, tersembunyi tadi, menyembunyikan kebenaran, menyamarkan sesuatu perkara untuk melihat ada suatu bentuk yang tak jelas ataupun kesamaran. Itu dipanggil tadlis ataupun mudallas. Sebab itulah para ulama mutaakhirin, antaranya Dr. Mahmud At-Tahan dalam kitab Taisir Mustalah Hadis, beliau menyebutkan bahawa hadis mudallas ini sebagai ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun li zahiri. Kata Dr. Mahmud At-Tahan bahawa hadis mudallas ini ialah ikhfa'u aibin, menyembunyikan keaiban, menyembunyikan keaiban pada sesuatu sanad, fil isnad, wa tahsinun li zahirihi, maka dia memperindahkan pada zahirnya. Itu dalam dia sebut tadlis ini juga, dallasa ini dalam jual beli berlakunya tadlis, iaitu menyembunyikan keaiban sesuatu barang untuk dijual. Jadi disebut sebagai satu bentuk tadlis dalam jual beli, jadi dalam bab ini, maka kata para ulama, kerana menyembunyikan keaiban pada sanad hadis tersebut, lalu mencantikkan pada zahirnya, untuk melihat hadis itu cantik, baik pada zahirnya. Bahkan juga kata Dr. Nuruddin Aitr dalam kitab Usul Al-Jarh wa Ta'dil, maka beliau juga menyebut, mentarifkan at-tadlis ini, at-tadlis, membuat kesamaran, menyembunyikan keaiban pada sanad hadis tersebut, dengan istilah at-tamwih, at-tamwihu fi isnadil hadis au ruwatihi, itu membuat tamwih, penyamaran ataupun kesamaran, membuat menyaluti
menyaluti pada sanad hadis tadi. Tamwih mawwa, ini menyaluti sanad hadis tadi ataupun perawi-perawi hadis tadi dengan suatu sifat yang lain yang tak dikenali, yang tak jelas, menyebabkan nampak macam bersambung ataupun nampak macam berlakunya tahdis dalam sanad hadis tersebut, sedangkan tidaklah. Baik, itu disebutkan oleh Dr. Nuruddin Aid rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi itu dari segi bahasalah, boleh sebut tentang hadis mudallas. Diambil dari perkataan ad-dalas, iaitu bermaksud ikhtilat al-zalam bin nur, bercampurnya cahaya gelap dengan cahaya, yang mana digunakan bagi istilah mudallas, hadis mudallas, kerana berlakunya al-khafa, sesuatu yang tersembunyi, ada yang disembunyikan, ataupun yang berlakunya kesamaran dalam sesuatu sanad hadis. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, an-naw'ul awal. Setelah menyatakan tentang maksud hadis mudallas dari segi bahasa, maka nazim menyebut tentang naw' yang pertama. Maka untuk lebih memahami tentang maksud hadis mudallas ini, maka kena lihat pada naw' dia. Kena memahami tentang naw', di situ kita akan faham maksud hadis mudallas. Dia mengikut naw', dia ada takrif dia tersendirilah. Hadis mudallas, naw' tadlis al-isnad ada takrifnya, tadlis al-syuyukh juga ada takrifnya di sisi para ulama hadis. Maka naw' yang pertama, naw'ul awal, qala asy-syarih rahimahullahu taala, an-naw'ul awwalu tadlisul isnad. Naw' yang pertama ialah tadlisul isnad. Ini naw' yang pertama, berlakunya tadlis, kesamaran pada sanad hadis. Ini berlakunya penyembunyian, keaiban pada sanad hadis. Tadlisul isnad. Dan apakah gambaran hadis yang disebut sebagai tadlisul isnad? Tadlis pada sanad hadis, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa huwa an yusqitar rawi isma syaikhihi. Kata syarih, iaitu bagaimanakah gambaran bagi hadis mudallas yang berlaku tadlis pada isnad, tadlis pada sanadnya, iaitu an yusqitar rawi, iaitu seorang perawi itu, perawi yang melakukan tadlis sebagai mudallis. An yusqitar rawi, seorang perawi yang melakukan tadlis yang disebut sebagai mudallis, isim fa'il, maka an yusqitar rawi, maka perawi itu menggugurkan, yusqita, an yusqitar rawi, perawi itu menggugurkan isma syaikhihi, menggugurkan nama gurunya. Kan, perawi hadis ini, maka dia menggugurkan, perawi dia ambil riwayat daripada gurunya, daripada guru kepada gurunya, kepada guru kepada gurunya, kepada sampailah kepada sanad hadis. Mungkin sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perawi yang melakukan tadlis ini, tadlisul isnad, perawi ini mengambil daripada gurunya. Namun dia menggugurkan gurunya ini, an yusqitar rawi isma syaikhihi, maka dia menggugurkan nama gurunya dalam sanad hadis. Sepatutnya rawi ini mengambil daripada gurunya, tapi rawi ini telah menggugurkan nama gurunya. An yusqitar rawi isma syaikhihi. Kemudian bagaimana berlaku? Wa yartaqi ila syaikhi syaikhihi. Maka perawi ini yartaqi, maka dia naik sanad hadis tadi, yartaqi, meningkat, yartaqi, menaik, sanad hadis itu menaik kepada syaikhi syaikhihi. Maka sanad itu bila digugurkan gurunya, nama gurunya, maka sanad tadi beralih, menaik, meningkat kepada guru kepada gurunya. Guru kepada gurunya.
maka dia menaik sanad hadis tersebut ila syekhihi au min bal au man fauqahu, ataupun mungkin juga rawi ini menggugurkan guru kepada gurunya, kepada guru kepada guru kepada gurunya, maka sanad ini naik kepada fauqahu au man fauqahu, naik kepada guru kepada guru kepada gurunya, maka naik pada guru kepada guru kepada gurunya, maka naik terus, maka menggugurkan nama, tidak menyebut nama dua orang di sini, ataupun boleh jadi seorang, boleh jadi dua orang, yang mana mimman huwa mu'asirun lidzalika rawi. Ni dia punya syarat dia, yang mana perawi yang melakukan tadlis ini dengan mimman huwa mu'asirun lidzalika rawi, yang mana yang dia naik sanad hadis ini, yang dia naikkan sanad hadis ini, mestilah perawi ini sezaman, mu'asirun, makna perawi yang disandarkan sanad kepada perawi yang mudallis ini, maka mestilah mu'asirun lidzalika rawi yang melakukan tadlis. Maknanya bila dia menggugurkan an yusqita rawi isma syaikhihi ataupun man fauqahu, maka dengan syarat huwa mu'asirun lidzalika rawi, maka yang disandarkan ini mestilah sezaman dengan rawi yang melakukan tadlis tadi. Maksudnya rawi yang tadlis ini dia menggugurkan dua orang perawi yang sepatutnya gurunya dan guru kepada gurunya ini, disebabkan perawi ini dengan perawi yang dinisbahkan sanad hadis tadi, maka dia mu'asirun, dia sezaman. Dia sezaman, bertemu, berjumpa, sezaman. Lalu fayusnidu dzalika ilaihi, lalu disandarkan, diisnadkan sanad hadis ini kepada ilaihi, dzalika ilaihi, kepada perawi yang mana sezaman tadi, mu'asirun tadi, lalu disandarkan sanad hadis tadi kepada mu'asirun lidzalika rawi ini dengan lafaz la yaqtadi ittisalan. Maka disandarkan sanad hadis ini kepada perawi yang mu'asirun, yang sezaman dengan perawi yang melakukan tadlis ini, dengan satu lafaz yang tidak menunjukkan la yaqtadi, yang tidak menunjukkan la yadullu, yang tidak menunjuk kepada maksud ittisal. Dia tak guna haddasana fulanun, dia tak kata sami'tu fulanan, saya mendengar si fulan ini, dia tak kata si haddasana ataupun sami'tu. Kenapa? Li'alla yakunu kadiban, supaya perawi yang melakukan tadlis ini tidak menjadi kadhib, tidak menjadi berdusta dalam sanad hadis tersebut, dalam menyampaikan sanad hadis tersebut. Sebab apa? Kalau dia berdusta, dia kata haddasana, sedangkan dia tidak mendengar daripada perawi ini, maka dia berdusta. Maka dia menggugurkan dua orang perawi ini, dan dia sezaman dengan perawi ini, maka dia menyandarkan sanad tersebut kepada perawi ini, namun menyandarkan dengan lafaz yang bukan menunjukkannya ittisal. Dia menggunakan lafaz lain, iaitu apa? Ka qawlihi an fulan, seperti ucapan perawi yang melakukan tadlis ini, yang menyandarkan sanadnya kepada perawi yang sezaman dengannya dengan mengucapkan an fulan, daripada si fulan. Dia tak kata haddasana fulan, dia tak kata sami'tu fulana, dia tak kata. Kalau dia kata, dia berdusta. Tapi dia kata an, daripada si fulan. Maka dia tak kata saya dengar daripada dia, saya kata daripada si fulan. Daripada si fulan, maka dia tidak berdusta. Maka hanya berlaku kesamaran, tak jelas betul ke dia, si rawi mudallis ini mendengar daripada si fulan,
ataupun dia tak dengar, dia hanya sebut an daripada, maka tak jelas lafaz an ataupun lafaz anna bahawasanya si fulan, maka tak jelas dia dengar ke direct ataupun dia dengar daripada orang lain. Baik, jadi itu maksud tadlis al-isnad, iaitu seorang perawi menggugurkan seorang nama gurunya dan naik kepada guru kepada gurunya ataupun guru kepada gurunya, naik lebih tinggi, yang mana dengan syarat mestilah perawi tersebut yang dinisbahkan sanadnya kepada perawi tersebut yang lebih tinggi, maka mestilah sezaman dengan perawi tersebut dan dia menyandarkan sanad tadi dengan lafaz yang tidak menunjukkan kepada ittisal, tetapi dia menunjukkan dengan lafaz an ataupun seumpama dengannya, seperti qala fulan, qala fulanun. Itu juga satu bentuk sirah yang tadlis, yang berlakunya yang tidak jelas, berlakunya kesamaran pada sanad hadis tersebut. Baik, jadi sebab itulah kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa ila hadha asyara biqawlihi, maka dengan wa ila hadha, dan kepada ini, kepada nau' yang pertama ini, nau' al-awwal inilah, maka diisyaratkan oleh nazim dalam manzumahnya dengan ucapan biqawlihi al-awwalu al-isqatu lisyshaykhi, al-awwalu al-isqatu lisyshaykhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an. Jadi ta'rif hadis mudallas, iaitu tadlis yang pertama, yang pertama tadlisul isnad ini, maka dia diisyaratkan pada nau' yang pertama, iaitu al-isqatu lisyshaykhi, iaitu nau' al-awwal al-isqatu lisyshaykhi, iaitu al-isqatu lisyshaykhi, iaitu perawi itu menggugurkan, isqatu lisyshaykhi, perawi itu menggugurkan syekhnya, menggugurkan perawi yang merupakan gurunya. Ini perawi yang melakukan mudallis, perawi yang melakukan tadlis, itu perawi mudallis. Maka perawi mudallis ini isqatu lisyshaykhi, dia menggugurkan gurunya, alladhi haddathahu, yang mentahdiskan hadis tersebut kepada dia. Asalnya guru ini yang mentahdiskan, yang menyampaikan hadis tersebut kepada perawi ini. Ni guru dia. Perawi ini mengambil daripada gurunya, tapi hadis mudallas ini perawi yang melakukan tadlis menggugurkan, isqat lisyaykhi, menggugurkan gurunya, tidak menyebut nama gurunya yang meriwayatkan hadis kepada dia. Alladhi haddathahu, maka dia menggugurkan perawi gurunya ini. Kenapa? Likaunihi saghiran, boleh jadi perawi yang melakukan tadlis ini menggugurkan nama gurunya dalam sanad hadis disebabkan sebab-sebab tertentu. Antaranya ialah disebabkan gurunya ini saghiran, masih muda daripada dia. Perawi ini mungkin dah berumur, dia mendengar hadis daripada gurunya yang gurunya ni masih muda daripada dia. Maka lalu yang guru yang muda ini mengambil daripada guru dia yang mungkin sezaman dengan perawi yang melakukan tadlis ini. Maka disebabkan gurunya ini masih muda, saghiran, maka dia tidak menyebut nama gurunya ini. Lalu perawi ini menyandarkan kepada gurunya yang sezaman dengan perawi yang melakukan tadlis ini, itu mudallis ini. Mungkin sebab masih muda, masih kecil, masih muda, dan dia dah berumur, dah berusia, maka digugurkan nama gurunya yang masih muda ini. Ataupun dhaifan, ataupun perawi yang melakukan tadlis ini dia menggugurkan nama gurunya disebabkan gurunya ini dhaif di sisi para muhaddisin, sebahagian mungkin dhaif di sisi orang yang memusuhi gurunya ini.
orang yang berlawanan dengan gurunya, maka mungkin didhaifkan oleh orang lain, tetapi mengikut perawi ini maka gurunya thiqah, gurunya ini tidak dhaif. Tapi mungkin di sisi orang lain, terutama perawi-perawi yang lain yang mungkin adanya berlaku khilaf, berlakunya perbalahan yang akhirnya menyebabkan didhaifkan perawi tersebut, maka lalu disebabkan perawi ini dhaif di sisi orang lain, maka dia digugurkan oleh perawi yang melakukan tadlis ini. Perawi yang melakukan tadlis ini. Baik. Walau inda ghairihi faqat. Itu kalau walaupun dhaifnya itu di sisi orang lain, di sisi perawi-perawi yang lain sahaja. Tapi mungkin tak dhaif di sisi para muhaddisin, para perawi-perawi yang lain. Namun digugurkan juga sebab ada dhaif pada sifat perawi pada gurunya ini. Okay. Lalu wa an yanqula, lalu bila digugurkan isqatul syaikhi wa an yanqula, lalu dia pun menakalkan, wa an yanqula, lalu dia menakalkan hadis tadi, sanad hadis tadi, amman ay an syaikhihi, maka dia menakalkan hadis tadi, sanadnya bila dah gugurkan nama gurunya, maka dia menakalkan sanad hadis dengan guru kepada gurunya. Ay amman ay an syaikhihi. Faman fawqahu, dan juga boleh jadi menggugurkan juga guru kepada gurunya, maka jadilah dia menyandarkan kepada fawqahu, lebih tinggi daripada guru kepada gurunya, maka dia menyandarkan kepada guru kepada guru kepada gurunya. Jadi perawi tadi mudallis, maka dia menggugurkan gurunya ataupun man fawqahu, guru kepada gurunya. Ma'zuratan, dia kata wa an yanqula amman ay an syaikhihi faman fawqahu lah, ataupun perawi yang atasnya, guru kepada gurunya lah. Yang mana kedua-dua ini sama ada amman syaikhihi ini ataupun syaikhihi ini, iaitu yang dia nakalkan ini, maka dia menggugurkan nama gurunya lalu disandarkan kepada guru kepada gurunya ini, ataupun kepada guru kepada gurunya ini, maka mestilah mimman urifa. Kata syarih rahimahullah ta'ala, maka syaratnya mimman urifa, yang ni disandarkan ataupun yang ni yang disandarkan, maka sanad tersebut yang mana perawi-perawi ini mestilah kata syarih rahimahullahu ta'ala mimman urifa lil mudallis, mestilah kedua-duanya ini ataupun salah satu daripada kedua-dua ini yang disandarkan sanad hadis yang tadlis tadi, mestilah urifa, mestilah dikenali oleh rawi yang mudallis ini, mesti dikenali oleh rawi yang mudallis ini. Mudallis perawi yang melakukan tadlis, itu mudallis. Mudallas hadis yang dilakukan tadlis pada sanad hadis. Maka mestilah perawi yang dinisbahkan, yang disandarkan sanad hadis mudallas ini, maka mestilah dikenali oleh perawi yang melakukan tadlis ini, iaitu berlakunya liqa'uhu, bertemunya perawi hadis ini, perawi hadis yang melakukan tadlis ini dengan perawi yang dinisbahkan sanad hadis tadlis ini, mestilah liqa'uhu sama'un minhu, dan dia bertemu dan mendengar daripada guru yang muasir, yang sezaman tadi. Dia bila sezaman, dia jumpa dan mendengar. Sama ada mendengar hadis yang hendak disampaikan ataupun tidak mendengar hadis yang hendak disampaikan, lalu dia menisbahkan hadis tersebut kepada guru yang dia jumpa, yang sezaman dengan yang dia dengar. Ini noktah yang penting. Maka di sana adanya
mu'asirun, mestilah sezaman antara perawi yang mudallis dengan perawi yang dinisbahkan kepada sanad hadisnya kepada hadis mudallas tersebut, maka mesti sezaman, mu'asirun. Dan juga disebutkan dalam kalam syarah ini, mestilah liqa', bertemunya perawi yang mudallis ini dengan perawi yang hendak dinisbahkan sanad hadis mudallas tersebut. Mestilah bertemu, berjumpa. Sama'un minhu, dan dia mendengar daripadanya. Mendengar itu bukan mesti mendengar hadis yang hendak disampaikan, juga mendengar hadis-hadis yang lain. Mendengar hadis-hadis yang lain. Baik. Di sini kata syarih rahimahullahu ta'ala, syarih itu Syekh Hasan al-Mashat rahimahullahu ta'ala melakukan ta'liq pada kalam tentang liqa'uhu sama'un minhu, tentang soal dalam suatu hadis mudallas itu, perawi yang mudallis itu mestilah mu'asirun, sezaman, dan mesti bertemu dengan guru tersebut. Guru kepada gurunya itu mesti dia bertemu, dan dikenali memang dia mendengar hadis daripada guru kepada gurunya yang digugurkan itu. Sama ada dia mendengar hadis yang hendak disampaikan ataupun hadis yang tidak didengar, ataupun dia dengar hadis lain tapi dia menisbahkan hadis itu kepada guru kepada gurunya yang digugurkan itu. Maka di sini kata syarih rahimahullahu ta'ala, amma idza rawa amman 'asarahu wa lam yu'raf lahu sama'un minhu fa huwa al-mursal khafi kama yu'khadh min an-nukhbah. Jadi kata syarih rahimahullahu, kata Syekh Hasan al-Mashat rahimahullahu ta'ala, adapun sekiranya perawi itu meriwayatkan daripada perawi yang sezaman dengannya, mana perawi mudallis ini dia menggugurkan nama gurunya, atau dia meriwayatkan daripada guru kepada gurunya, yang mana dia sezaman dengan guru kepada gurunya ini, walam yu'raf lahu sama', tetapi mudallis ini tak diketahui bahawa dia ni memang mendengar hadis daripada guru kepada gurunya yang digugurkan ini, maka tak diketahui sama'. Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala, maka kalau dia tak sezaman, minta maaf, dia sezaman tapi tidak diketahui mendengar daripada perawi ini yang guru kepada gurunya yang digugurkan ini, maka ia adalah hadis mursal. Bentuk ini disebut sebagai hadis mursal al-khafi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab An-Nukhbah, dalam kitab Nukhbatul Fikar dan selain daripadanya. Dan di sana ada beza antara mursal khafi dengan mudallas ataupun tadlis. Bahkan kata Syekh Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala, yang mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, maka berbeza pandangan dengan Imam Ibnu Salah. Berbeza pandangan dengan Imam Ibnu Salah, yang mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala membezakan antara perawi yang meriwayatkan hadis daripada perawi yang dia bertemu dengannya tetapi tidak mendengar daripada dia. Dan juga membezakan antara perawi yang sezaman dengan perawi tersebut tetapi tidak bertemu dengannya. Dia beza. Adapun Al-Imam Ibnu Salah, dia menggabungkan, maksudnya hadis tadlis isnad ini ialah an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma' minhu muhiman annahu sami'ahu minhu aw amman 'asarahu wa lam yalqahu muhiman annahu qad laqiyahu wa sami'ahu minhu.
wa dhalika bi an ya'tiya bilafzi muhtamil ka qala fulanun aw an fulanin wa nahwihima wa qad yakunu bainahuma wahidun wa qad yakunu akthar. Ini kalam al-Imam Ibn Salah. Ibn Salah mengatakan bahawa tadlisul isnad ini ialah seorang perawi itu meriwayatkan daripada seorang yang dia bertemu dengannya tetapi tidak mendengar daripadanya, yang muhiman, yang mendatangkan iham, mendatangkan rasa sangkaan yang tidak kuat bahwasanya dia mendengar daripada perawi yang dia bertemu tadi tapi tidak mendengar daripadanya, ataupun amman asarahu, ataupun perawi yang sezaman dengannya tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan perawi tersebut, mendatangkan muhiman, mendatangkan waham, kesangkaan yang tidak kuat bahwasanya dia telah bertemu dan mendengar daripada perawi tersebut. Dan demikian didatangkan dengan lafaz yang ada kebarangkalian berjumpa, mendengar daripada perawi tersebut, seperti ucapan qala fulan ataupun an fulan dan seumpama dengannya. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar membezakan antara perawi yang bertemu dengan perawi yang hendak disandarkan sanad tadi tetapi dia tidak mendengar daripada dia, dengan perawi yang sezaman dengan perawi yang hendak dinisbahkan sanad hadis yang ditadliskan itu, namun dia tidak pernah bertemu dan dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar daripada perawi tersebut. Jadi beza sezaman dengan bertemu dengan tidak mendengar daripada hadis tersebut, ataupun sezaman tapi tidak bertemu. Ini berbeza. Maka Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar membezakannya. Kenapa? Sebab yang pertama, iaitu apabila perawi itu meriwayatkan suatu hadis daripada perawi yang dia bertemu tapi dia tak dengar hadis tersebut daripada gurunya itu, daripada perawinya itu. Dia bertemu tapi dia tak dengar hadis tersebut. Dia bertemu sahaja tapi dia tak mendengar hadis yang hendak disampaikan itu. Itu disebut sebagai tadlis. Sebab dia bertemu tapi dia tidak mendengar daripada hadis tersebut, daripada perawi tersebut. Yang kedua pula, dia sezaman tapi dia tidak bertemu dengan perawi tersebut. Dah tak bertemu, lagilah tidak mendengar. Maka di sini disebut sebagai mursal khafiyan. Maka yang kedua disebut sebagai mursal khafiyan kerana dia sezaman saja tapi dia tidak bertemu. Tak disebut sebagai tadlis. Dia berbeza dengan pendapat Al-Imam Ibn Salah. Ibn Salah menggabungkan perawi yang bertemu kemudian tapi dia tidak mendengar daripada perawi tersebut, beserta dengan dia sezaman dengan perawi tersebut tapi tidak bertemu dengan perawi tersebut. Itu Imam Salah dia gabungkan sekali dalam takrif. Tapi Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar membezakan antara kedua-duanya. Yang pertama disebut sebagai tadlis, yang kedua disebut sebagai mursal khafi. Dan apakah dalilnya? Istadalla, maka Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar menjadikan dalilnya ialah bila ditatbikkan para ulama-ulama hadis mentatbikkan kepada riwayat mukhadramin. Dari segi praktikal, para ulama-ulama hadis bila meneliti akan riwayat mukhadramin, perawi-perawi yang riwayatkan oleh rawi-rawi yang mukhadramin. Mukhadramin ialah mereka yang perawi yang masuk Islam pada zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi, ataupun dia masuk Islam di zaman Nabi tapi Nabi telah pun wafat. Kan? Maka dia tak sempat bertemu dengan Nabi, tapi dia sezaman dengan Nabi, dia tak berjumpa dengan Nabi. Maka adakah dia sahabat? Tidak. Dipanggil mukhadramin. Mereka yang mungkin sempat jahiliyah kemudian masuk Islam dan tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW, maka disebut sebagai mukhadramin. Baik, seperti Abi Uthman An-Nahdi dan Qais bin Abi Hazim. Ini di kalangan mukhadramin. Abi Uthman An-Nahdi dan Qais bin Abi Hazim.
Bila mana mereka meriwayatkan daripada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sebagai min qubail al-irsal. Riwayat Abi Uthman An-Nahdi dengan Qais bin Abi Hazim ini bila riwayatkan daripada Nabi, maka disebut sebagai mursal khafi. Kerana mereka tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka sezaman dengan Nabi. La min qubail tadlis, tak dinamakan sebagai tadlis, tak dipanggil sebagai tadlis, sebagai mursal khafi. Kalaulah di semata-mata mereka sezaman dengan Nabi, maka sudah tentulah disebut sebagai tadlis. Tetapi riwayat mukhadramin daripada Nabi tak disebut sebagai tadlis, disebut sebagai mursal al-khafi. Di situlah hujah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam membezakan antara syarat liqa dengan syarat muasir. Tak cukup dengan muasir, mesti liqa. Tapi liqa ni pula tak semestinya mendengar hadis tersebut daripada perawi tersebut. Boleh jadi dia tidak mendengar daripada perawi tersebut. Baik. Jadi syarat yang diletakkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar itu lebih terperinci lah, kerana dia tidak mengumumkan saja semata-mata muasir. Yang penting mesti muasir dan bertemu dengan perawi itu. Sama ada dia mendengar daripada perawi itu ataupun tidak mendengar, itu tidak mengapa. Baik. Jadi baik, jadi hadis mudallas tadi mestilah isqatul syaikhi, menggugurkan gurunya, lalu menyandarkan kepada gurunya ataupun di atasnya guru kepada gurunya, maka dengan syarat perawi yang dinisbahkan sanad hadis tadlis tadi mestilah sezaman, yakni bertemu dan diketahui dia mengambil riwayat daripada perawi ini, tetapi tak semestinya mendengar hadis yang hendak disampaikan tersebut. Mungkin dengan hadis lain, bukan dengan hadis tersebut. Baik. Jadi dia menyandarkan sanad hadis tadi kepada perawi yang dinisbahkan sanad hadis tersebut dengan lafaz bilafzin muhimin lis-sama', dengan lafaz yang menimbulkan waham, menimbulkan keraguan, ataupun kita kata sangkaan yang lemah. Waham ini sangkaan yang lemah, muhim. Zon, sangkaan yang kuat. Maka menyebut dengan lafaz yang muhimin, mendatangkan iham, mendatangkan rasa sangkaan yang lemah, yang perawi yang melakukan tadlis ini mendengar daripada perawi tersebut. Wala yaqtadihi, dan tidaklah menunjukkan kepada dia mendengar, cuma didatangkan lafaz yang iham, lafaz yang muhim, lafaz yang ada sangkaan mungkin dia dengar daripada perawi yang dinisbahkan sanad di sini. Mungkin dia dengar. Namun la yaqtadi, dan lafaz yang digunakan tadi tidaklah menunjukkan betul-betul yakin sama', tidak ada rasa muhim, rasa sangkaan yang lemah saja yang dia ni dengar daripada perawi tersebut. Dengan menggunakan lafaz apa? Mithlu, seperti contoh an fulanin. An fulanin, menggunakan an fulan, daripada si fulan. Wa an, ataupun menggunakan lafaz anna, tapi dalam nazam dibaca wa an, bi an wa an. Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an, yanqula amman fawqahu bi an wa an. Wa an itu dibaca dalam nazam wa an, disukunkan bitaskin. Sebab apa? Lil waqfi, sebab nak berhenti bait syair tadi, bi'an wa an, maka disukunkan, dan juga untuk menjaga akan nazam tadi
dia sebut al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an, nak sesuaikan dengan bait rangkap yang pertama, maka di belakangnya yanqula amman fawqahu bi'an wa an. Jadi wa an di sini asalnya wa asluha at-tasydid, dibaca dengan syaddah sabdu, itu mithla anna fulana wa mithluhuma, dan seumpama dengan kedua-duanya, sama ada an ataupun anna, adalah bila mana perawi mudallis menggunakan lafaz qala fulanun. Qala fulanun pun termasuk lafaz yang muhim, yang mendatangkan sangkaan yang lemah bahawa perawi mudallis ini mendengar daripada perawi yang dinisbahkan sanad hadis yang tadlis tersebut. Jadi itulah nauk yang pertama. Nauk yang pertama ini tadlis al-isnad, iaitu bila mana perawi itu dia menggugurkan nama gurunya lalu disandarkan kepada gurunya, dan mendatangkan dengan yang guru pada gurunya ini mestilah dia bertemu dan dikenali dia mengambil riwayat daripadanya walaupun dia tidak mendengar hadis tersebut daripada perawi tersebut. Lalu dia mendatangkan dengan lafaz yang tak menunjukkan kepada dia mendengar, tapi mungkin dia dengar daripada perawi tersebut. Lafaz an, anna dan juga qala fulanun, itu lafaz yang mendatangkan mungkin berlakunya pendengaran dia kepada perawi tersebut. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, فَإِنْ لَمْ يُعَاصِرِ الْمُدَلِّسُ الْمَرْوِيَّ عَنْهُ فَلَا يُسَمَّى تَدْلِيسًا عَلَى الْمَشْهُورِ. Jadi sekiranya lam yu'asiril mudallisu, kalaulah tidak sezaman perawi mudallis itu dengan marwiya anhu, yang dia ambil daripada sanad hadis tersebut. Maksudnya kalaulah dia menggugurkan gurunya, maka dia ambil daripada guru kepada gurunya. Maka kalaulah tidak sezaman antara perawi yang melakukan tadlis ini dengan perawi yang dia disandarkan sanad hadis tersebut, dia tak sezaman. Kalau sezaman selesailah. Tapi kalau tidak sezaman antara perawi yang mudallis dengan perawi yang dinisbahkan hadis dalam sanad tersebut, maka fala yusamma tadlisan. Kalau tak sezaman, maka tak dipanggil sebagai tadlis menurut pendapat yang masyhur di sisi para muhaddithin. Ini disebutkan oleh al-Imam al-Iraqi. Maka pendapat yang masyhur, kalau tak sezaman saja antara perawi mudallis dengan perawi yang dinisbahkan hadis sanad tersebut, maka tak dipanggil sebagai mudallis. Disebut sebagai munqati', hadis yang terputus sanadnya. Wa ala muqabilihi, dan pendapat yang kedua, muqabil masyhur, muqabil kepada yang masyhur, mengatakan hadis itu sebagai hadis fat tadlis. Masih lagi sanadnya berlakunya tadlis dengan ta'rif mereka, ta'rif sekumpulan sebahagian para muhaddithin yang mengatakan bahawa kalau tak sezaman pun perawi itu dia mengambil hadis daripada seorang perawi yang mungkin tak sezaman, tapi dia tidak mendengar daripadanya, maka tetap dipanggil juga sebagai tadlis menurut sebahagian pendapat kelompok kaum daripada kalangan para muhaddithin, dengan ta'rifnya fatadlisu an yuhadditha ar-rajulu amman lam yasma' minhu bilafzin ghairi sarihin fis sama'. Ini ta'rif muqabil masyhur, lawan kepada masyhur. Yang masyhur kalau tak sezaman langsung antara perawi yang mudallis dengan perawi yang dinisbahkan sanad hadisnya itu, maka tidak dipanggil sebagai tadlis. Tapi menurut pendapat yang muqabil masyhur, maka pendapat kedua ini mengatakan masih lagi dikira sebagai tadlis, sebab menurut mereka tadlis ialah an yuhaddithar rajul, bila mana seorang perawi hadis itu meriwayatkan hadis daripada amman
lam yasma' minhu, daripada perawi yang dia sendiri tidak pernah mendengar daripada sanad, daripada perawi tersebut. Amman lam yasma' minhu, itu bila mana seorang perawi, maka dia meriwayatkan daripada perawi lain yang dia sendiri tidak pernah mendengar daripadanya. Bila tidak mendengar, tidak bertemu. Bila tidak bertemu, maka tidak sezaman. Bila di situ, maka dikira juga sebagai hadis mudallas dengan syarat bilafzin ghairi sarihin fis sama', dengan syarat mendatangkan lafaz yang tidak jelas, yang dia betul-betul dengar daripada perawi yang dia nisbahkan tadi, yang dia sandarkan, yang dia isnadkan tersebut. Ini ta'rif muqabil masyhur. Ta'rif yang pertama, itulah ta'rif yang masyhur. Syarat untuk hadis mudallas, mestilah perawi yang mudallis itu sezaman dengan perawi yang hendak dinisbahkan sanad hadis tersebut. Mesti dia sezaman. Bila sezaman, sama dia bertemu ataupun tidak bertemu. Kalau menurut pendapat Ibn Salah, bertemu dan tak bertemu masih dianggap sebagai hadis mudallas. Tapi menurut Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, mesti dia sezaman dan bertemu. Tak boleh sezaman saja, mesti kena bertemu. Kalau tak bertemu, maka dia tak dianggap sebagai mudallas, tapi disebut sebagai mursal khafi. Itu disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Sebab itulah kata qala Ibnu Abdul Bar, berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, wa ala hadha fama salima min at-tadlisi la malikun wala ghairuhu. Kalaulah menurut ta'rif wa ala hadha ni kembali kepada ta'rif muqabil al-masyhur. Wa ala hadha, mengikut ta'rif muqabil masyhur tadi, kalau tadlis itu ialah seorang perawi yang meriwayatkan hadis daripada perawi yang dia tidak pernah mendengar daripadanya dengan lafaz yang tidak sarih, maka kalau itulah ta'rif yang dipegang, maka fama salima minat tadlisi, maka tak ada siapa selamat daripada perkara tadlis dalam pengriwayatan hadis. La malikun, demikian juga tidak selamat bagi Imam Malik, dan wala ghairuhu, dan juga selain daripadanya dalam bab tadlis ini, kalau mengguna pakai ta'rif muqabilil masyhur tadi. Baik, itulah pentingnya sezaman tadi. Perawi yang melakukan tadlis ini mesti sezaman untuk baru dikata sebagai tadlis. Dikatakan sebagai tadlis, mesti sezaman. Tak boleh saja tidak menyebut sezaman. Tidak boleh saja tidak menyebut tidak semestinya sezaman. Mesti kena sebut sezaman. Baik, apa hukumnya? Wa hukmuhu, kita habiskan hukum ini, kemudian baru kita akan tangguh untuk sambung pada nauk yang kedua pula. Wa hukmuhu adamu qabulil mudallasi fihi. Hukum hadis mudallas ini, mudallas isnad ataupun tadlis al-isnad ini, hukumnya adamu qabulil mudallis. Maksudnya adamu qabulil mudallasi fihi, maka tidak diterima akan hadis yang mudallas, hadis yang terdapat padanya perihal mudallas, hadis yang berlakunya tadlis sanad ini, maka tidak diterima. Walakin idza sarraha al-mudallisu, tetapi apabila perawi yang mudallis, perawi yang melakukan tadlis itu sarraha, menjelaskan, menyatakan dan menjelaskan, idza sarraha al-mudallisu al-ma'rufu bitadlis, sekiranya perawi yang dikenali sebagai perawi yang melakukan tadlis menzahirkan, menjelaskan dengan suatu lafaz
yang menunjukkan kepada al-ittisal bima yaqtadi al-ittisal ka'an yaqula sami'tu aw haddathana aw akhbarana wa kana thiqatan qubila marwiyuhu. Jadi kata Syarah rahimahullahu ta'ala, namun apabila ini tak diterima hadis mudallas ini, namun apabila perawi yang mudallis yang dikenali sebagai mereka yang melakukan tadlis ini sarraha, menjelaskan, menyatakan sirah dalam sanad hadis itu, menunjukkan bahawa dia bersambung sanad dengan perawi yang diambil hadis tersebut dengan menggunakan lafaz ka'an yaqul sami'tu, saya mendengar, au haddathana, telah mentahdis kepada kami, au akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami, wa kana, dan perawi yang mudallis itu thiqatan, perawi yang siqah, maka qubila marwiyuhu, maka diterimalah pengriwayatan hadis tersebut. Di sini ada perbahasan yang agak panjang sedikit yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu taala. Di sini ada tafsil sedikit, ada perincian di sini untuk difahami bagaimana kata beliau tentang hukum tadlis al-isnad di sini, bahwasanya inna hadzal naw'a min at-tadlisi makruhun jiddan. Sesungguhnya nauk tadlis al-isnad ini merupakan tadlis, suatu bentuk kesamaran, satu bentuk penyembunyian keaiban sanad hadis itu yang bersifat makruhun jiddan, makruh, sangat dibenci. Qad dhammahu aktsarul ulama, yang mana kebanyakan para ulama mengejinya. Hatta inna fariqan minhum radda riwayata man urifa bidzalik, bahkan sehinggakan sebahagian para ulama hadis menolak akan riwayat perawi-perawi mudallis yang dikenali di kalangan para ulama hadis banyak melakukan tadlis. Wa in sarraha, sekiranya perawi yang melakukan tadlis ini sarraha, menyatakan, menzahirkan, menjelaskan yang dia mendengar hadis tersebut, kama hakahu an-Nawawi, sebenarnya dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka thumma bayyana anna al-qawla as-sahiha fi dhalika huwa at-tafsil. Maka dalam masalah perawi yang dikenali sebagai mudallis ini, maka dia mentasrihkan, menjelaskan yang dia mendengar daripada perawi yang diambil itu, walaupun dia dikenali sebagai perawi yang mudallis, maka di sini ada tafsil, ada perincian di kalangan para ulama. Macam mana? Yang pertama, fama rawahu al-mudallisu bilafdhin muhtamilin lam yubayyin fihi al-ittisala la yuqbal. Kalaulah riwayat hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang mudallis dengan lafaz yang muhtamil, lafaz yang ada kebarangkalian yang tidak dijelaskan pada sanad hadis tersebut, bersambung sanadnya dengan perawi yang dinisbahkan itu, la yuqbal, tidak diterima riwayat perawi mudallis ini, sebab dia menggunakan lafaz an dan juga an, dan dia tidak mentasrihkan, tidak menzahirkan dia dengar ke tidak, dia bersambung tak sanad tadi dengan perawi yang dinisbahkan sanad tersebut, maka tak diterima. Kalau digunakan kaqauli an fulanin, an fulan, yang sebut tu an fulan daripada perawi yang mudallis, yang dikenali di kalangan para ulama sebagai melakukan tadlis, makruf, orang yang selalu buat kesamaran pada sanad hadis, maka tak diterima. Bahkan dihukumkan sebagai al-inqita', terputus sanad tadi, sebab dia menggunakan lafaz yang muhtamil, yang ada kebarangkalian. Kalau wama bayyana fihi al-ittisal, adapun kalau dia menjelaskan pada sanad hadis yang lain berlakunya al-ittisal, berlakunya bersambung sanad. Contohnya dia sebut dalam satu riwayat yang lain, haddathani fulanun aw sami'tu fulanan aw haddathana aw akhbarana aw nahwa dhalik. Dalam riwayat yang lain dinakalkan yang dia menyebut lafaz haddathana fulan
sami'tu fulanan. Maka disebutkan ucapan-ucapan tersebut lafaz yang jelas ittisal, maka kata para ulama maqbulun muhtajjun bihi, maka diterima dan dijadikan sebagai hujjah haitsu kana thiqatan. Dari sudut mestilah perawi yang melakukan tadlis tadi, mudallis tadi, seorang yang thiqah. Kenapa? Sebab pengriwayatan yang datang dengan lafaz al-ittisal, haddatsana, sami'tu, akhbarana, lafaz-lafaz ini lafaz yang jelas al-ittisal, menunjukkan bahawa pengriwayatan yang datang dengan lafaz muhtamil, lafaz yang ada kebarangkalian mungkin bersambung ataupun tidak, seperti an fulanin au nahwihi, yakni anna fulanan ataupun qala fulan, ialah sebagai muttasilatun aidan. Maka dia dianggap sebagai bersambung juga. Bila ada riwayat yang menyebut haddatsana, akhbarana, sami'tu, dan riwayat yang lain pula menyebut an, anna, riwayat yang sama tapi mana hadis yang sama tapi ada dua jalan periwayatan yang lain, satu menunjukkan lafaz yang ittisal, satu lagi lafaz yang muhtamil, maka diterima akan lafaz yang dizahirkan secara muttasil tadi, yang ditasrihkan sebagai al-ittisal tadi. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, wal murtada qabuluhum in sarrahu, maka pendapat yang diredai ialah qabuluhum, diterima pengriwayatan hadis hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mudallis ini, in sarrahu, kalau mereka ini mentasrihkan, menjelaskan sanad dengan bil wasli, fal aktharu hadha sahhahu, maka dengan tasrih bersambung, fal aktharu hadha sahhahu, kebanyakan para ulama menerima akan pengriwayatan hadis mudallis dari perawi yang melakukan tadlis sekiranya dia thiqah dan dia mendatangkan dengan riwayat yang lain dengan menyebut lafaz yang al-ittisal. Dan juga kata faedah, dan juga satu faedah yang penting juga disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana pengriwayatan hadis mudallas ataupun hadis yang mana berlaku tadlis dalam kitab-kitab sahih. Adanya lafaz an, lafaz an. Macam mana ni? Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan ada an fulan, anna fulan. Ada lafaz-lafaz yang muhtamil. Bagaimana? Maka disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin bahawasanya wa min huna yu'lam, di sini kita difahami bahawa annal hadith alladhi jaa fi sahihaini aw ahadis sihahi an ahadil mudallisin bi lafdhin muhtamilin ka'an lahu riwayatun ukhra sarraha fiha bis sama'. Jadi di sini difahamilah bahawa bila ada ulama kata kalau perawi mudallis itu meriwayatkan secara lafaz muhtamil tak diterima, tapi kalau dilafazkan dalam riwayat yang lain lafaz secara al-ittisal boleh diterima kalau perawi mudallis itu adalah thiqah. Maka disilah difahami bahawa dalam kitab sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka ataupun salah satu kitab sihah dalam kutubus sittah, kan, maka didatangkan riwayat-riwayat yang ada an fulan, anna fulan, qala fulan. Ni lafaz-lafaz yang muhtamil. Ada lafaz-lafaz yang muhtamil, maka ini menunjukkan bahawa riwayat tersebut yang didatangkan lafaz yang seolah nampak macam hadis mudallas, lahu riwayatun, hadis tersebut adanya riwayat lain yang ditasrihkan padanya dengan lafaz sama', adanya haddatsana, akhbarana ataupun sami'tu. Maka dibawa pengriwayatan lafaz yang muhtamal tadi kepada bersambung ittisal sanad tadi berdasarkan riwayat yang sharih dan ittisal yang didatangkan dalam riwayat yang lain. Mungkin dalam riwayat Sahih Bukhari didatangkan hadis mudallas, tapi mungkin riwayat Imam Ahmad bin Hanbal hadis yang sama didatangkan lafaz haddatsana, sami'tu fulanan,
haddatsana, akhbarana. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam Sahih Bukhari mungkin datangkan an fulan, an fulan. Maka ini menunjukkan ada riwayat lain yang menzahirkan lafaz al-ittisal. Dan juga ini menunjukkan, dan kenapa para imam-imam Bukhari, Imam Muslim tak ambil yang riwayat Ahmad itu masuk dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang ada lafaz ittisal, lafaz haddatsana, sami'tu, akhbarana tadi. Kenapa ambil yang an juga? Kata para ulama, barangkali mereka ini udul, mereka berpaling daripada mengambil riwayat-riwayat lafaz yang sarih tadi, sebenarnya meletakkan lafaz yang muhtamil tadi, kerana yang lafaz sarih tadi lam tattafiq ma'a syartihi, tidak mengikut syarat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka lafaz yang muhtamil itu mengikut syarat Imam Al-Bukhari dan juga syarat Imam Muslim. Maka tak diambil lafaz yang sarih, tapi diambil lafaz yang muhtamil. Maka diterima akan periwayatan hadis mudallis dari perawi yang thiqah, dan di adanya riwayat lain yang menyatakan al-ittisal secara sarih, secara jelas. Baik. Dan berkata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, wa ma atana fi sahihaini bi'an fahamluhu ala thubutihi qamin. Jadi kata Imam Suyuti, apa yang atana yang didatangkan kepada kita dalam kitab sahihain dengan lafaz an, fahamluhu ala thubutihi qamin, maka fahamlu, maka dibawa riwayat-riwayat yang datang lafaz an tadi kepada thubut, diterima pengriwayatannya. Kalau contohnya disebut di sini oleh al-Imam, oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, misal qala al-Bukhari haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan nampak tu? Berkata Imam Bukhari, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas, daripada Qatadah an Syu'bah, Qatadah, Anas, an. Kan lafaz itu lafaz yang muhtamil, tapi kenapa dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya? Kerana sudah tentulah ada riwayat lain yang sama dikeluarkan, dan dikeluarkan dalam kitab yang lain oleh imam yang lain dengan lafaz yang sarih, namun beliau tak masukkan dalam kitab Sahih Bukhari tersebut. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Daripada Husain al-Muallim قال حدثنا قتادة, dia ambil daripada Qatadah, daripada Anas, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi Syu'bah dan juga Husain al-Muallim ini, kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Qatadah, yang mana Qatadah ambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Qatadah ini yudallis, maka Qatadah melakukan tadlis, maka dia tidak mentasrihkan riwayat dalam riwayat Imam Bukhari secara sama', sebut an saja, an Qatadah an Anas, tak sebut pun haddatsana ke, sami'tu ke, akhbarana ke, tak disebutkan. Dia tak sebutkan lafaz sarih sama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Walakinnahu, tetapi walaupun dalam Sahih Bukhari itu adanya an Qatadah an Anas, maka dia dibawa, dimahmul, dia difahami bahwasanya menunjukkan sama. An di situ juga menunjukkan Qatadah
dengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana hadis tersebut Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam An-Nasa'i dan kedua-dua riwayat mereka berdua mentasrahkan, menjelaskan, menzahirkan bahawasanya Qatadah memang betul dengar daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu contoh tadlis al-isnad. Dan juga ada satu contoh lagi tadlis al-isnad disebutkan oleh Dr. Nuruddin Aitr rahimahullahu ta'ala dalam kitab tahqiq beliau Nuzhatun Nazar syarah kepada Nukhbatul Fikar. Beliau mendatangkan contoh hadis riwayat Abu Awanah daripada Al-A'mash daripada an Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fulanun fin nar yunadi ya Hannan ya Mannan. Daripada Abi Dzarr radhiyallahu anhu dia telah bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, seseorang itu berada dalam api neraka lalu dia memanggil ya Hannan ya Mannan. Maka ini hadis. Jadi berkata Abu Awanah bertanya kepada A'mash, sami'ata hadza min Ibrahim, kamu dengarkah hadis ini daripada Ibrahim? Sebab dalam sanad disebut anil A'mash an Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Dzarr. Kan berlaku hadis tadlis ini berlaku mudallas dalam hadis ini. Maka kata Ibrahim, berkata A'mash, bila ditanya oleh Abu Awanah kepada A'mash, wahai A'mash, adakah anda mendengar daripada Ibrahim At-Taimi? Berkata A'mash, la, qala, aku tak dengar direct daripada Ibrahim At-Taimi. Haddathani bihi Hakim bin Jubair, yang aku dengar hadis ini daripada Hakim bin Jubair. Maka faqad dallasa al-A'mash, maka Al-A'mash telah melakukan tadlis daripada Ibrahim tadi. Sepatutnya daripada A'mash ambil daripada Hakim bin Jubair, tapi dia telah isqat syekhnya Hakim bin Jubair, langkau kepada Ibrahim At-Taimi. Kan? Maka bila mana diminta penjelasan, barulah diterangkan adanya pengantara antara A'mash dengan Ibrahim At-Taimi, yang mana A'mash tak ambil langsung daripada Ibrahim At-Taimi, sebaliknya dia mengambil daripada Hakim bin Jubair. Itu contoh juga berlakunya tadlis, iaitu isqat al-syekh, menggugurkan syekhnya, lalu dia yartaqi, meningkat kepada perawi, syekh kepada syekhnya, dengan syarat mestilah sezaman dengan perawi yang dinisbahkan tersebut, yang disandarkan sanad hadis yang berlakunya tadlis itu, mesti sezaman, dan mendatangkan lafaz yang muhtamil, yang ada kebarangkalian mungkin dia dengar daripada perawi tersebut. Itu maksud hadis mudallas bagi nau' yang pertama. Wallahu a'lam. Setakat itu dahulu malam ini. Kita ambil nau' yang pertama dahulu, dan nau' yang kedua itu tadlis asy-syuyukh, insya-Allah akan sambung pada minggu hadapan biiznillah subhanahu wa taala. Mohon maaf agak panjang sedikit, lebih masa untuk kita habiskan nau' yang pertama sebelum kita beralih kepada nau' yang kedua pada akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat memahami sedikit sebanyak malam ini tentang hadis mudallas, yang mana berlakunya kesamaran pada sanad hadis yang dilakukan oleh perawi yang mudallis itu dengan tadlisul isnad, nau' yang pertama, dengan dia menggugurkan gurunya, lalu disandarkan kepada gurunya yang dia sezaman dengan perawi tersebut, dengan mendatangkan lafaz yang muhtamil, yang tidak jelas, yang samar, yang dia mendengar daripada perawi tersebut, dan lafaz itu tidaklah menunjukkan dia itu berdusta, sebab dia tak kata dia dengar, dia hanya menyatakan disandarkan saja kepada perawi tersebut. Wallahu alam.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim lakum. Jadi kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Wallahu alam. Kita tangguhkan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.